Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Perbincangan yang lepas berkaitan dengan tajuk menjamakkan ataupun solat jamak. Perbahasan kedua kita ialah berkaitan dengan solat jamak. Ada satu dua perkara yang perlu saya ulangi sikit untuk penerangan lebih lanjut menurut Allah. Pertama sekali, untuk persoalan yang dibangkitkan pada minggu lepas adalah kita kata bagi orang yang ada keuzuran istihadhah ataupun orang yang menjamakkan salat dalam keadaan dengan menggunakan tayammum, katakan. Kaedahnya kita kata di sini tuan-tuan Allah, apa yang dijelaskan oleh para ulama, jika masa yang diambil untuk contohlah kita ambil istihadhah, kita katakan bab istihadhah, orang yang mengidap penyakit yang dipanggil istihadhah ini tidaklah terhalang baginya untuk melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Dia boleh lakukan jamak takdim ataupun jamak takhir, cuma dia perlu mengambil wuduk pada setiap kali dia nak salat. Zuhurnya, kalau jamak takdimnya zuhur dengan asar, zuhur kena ambil wuduk, asar kena ambil wuduk. Maka para ulama membenarkan perkara tersebut, sama dia nak buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Isunya timbul nama Allah apabila masa yang diambil di antara zuhur jamak untuk jamak itu, zuhur dengan asar contohnya, dia nak buat takdim, masa yang diambil untuk berwuduk ataupun pembersihan semula najis yang ada pada darah yang keluar itu, masa selepas selesai salat fardu yang pertama, dia nak kena bersih dan kemudian ambil wuduk, masa itu terlalu panjang, maka menyebabkan tidak kita kata tak boleh untuk dia buat jamak takdim. Sebab kita dah lihat sebelum ni, syarat untuk jamak takdim itu dia mesti ada tartib dan mualat, dia panggil. Tartib dan mualat, mana zuhur dulu dan bawa asar, dan dia syaratkan mualat. Mualat ni berterusan, boleh dilewatkan tetapi kadar yang minimum. Contohnya disebut kadar yang lewat itu untuk dia tak sebut tentukan berapa minit, tapi kadarnya diberikan dalam 2 rakaat salat. Maknanya kalau seorang tu batal wuduk, dia nak ambil wuduk patah balik, okey lagi lah, katakan. Tapi untuk dia nak masuk tandas, nak bersihkan dulu, kemudian nak ambil wuduk, ambil masa, katakan. Sebab itu ada sebagian ulama ataupun dalam fatwa-fatwa yang saya bacakan, terima kasih pada Abang Azman yang kongsikan juga, dilewatkan, dia hendaklah dia buat jamak takhir, hendaklah dia buat jamak takhir bagi orang yang yang istihadhah, khususnya istihadhah. Kenapa dia boleh jamak takhir, tak boleh jamak takdim? Bukan tak boleh jamak takdim, boleh jamak takdim jika masa tadi cepat, dia boleh buat dengan segera. Tapi kalau rasa lambat, seelok-eloknya dia buat jamak takhir. Kenapa boleh buat jamak takhir? Ataupun disyorkan jamak takhir?
berbanding dengan jamak takdim. Walaupun boleh jamak takdim tadi, kerana jamak takhir pertama dia tak syarat kena tertib first. Dia tak syarat tertib. Sebab tu kalau tuan-tuan jamak takdim, jamak takhir, tuan-tuan boleh buat sembahyang asar dulu and then zuhur, ataupun zuhur kemudian asar. Walaupun zuhur dulu, asar kemudian, itu yang lebih aula. Sebab nak ikut dia punya tertib salah, dia punya tertiban salat tu. Tapi boleh dilaksanakan asar dahulu dan kemudiannya zuhur, katakan, untuk jamak takhir. Jamak takdim tak boleh. Dan jamak takhir juga tidak disyaratkan mualat. Yang ni yang kita nak ambil ni, tidak disyaratkan mualat. Mana boleh lewat, boleh melewatkan sikit masanya, tapi janganlah kata lama sangat, ya tak? Dan dia disebut, kata ulama dalam kitab mazhab Syafi'i, dia kata akan tapi dia sebut sini tidak wajib mualat. Tidak wajib mualat kerana alasannya apa? Tak wajib tertib dan tak wajib mualat kerana alasannya ialah keluar yang pertama daripada waktu asalnya. Salat zuhur itu kalau dibuat jamak takhir, zuhur dengan asar, zuhur itu dah keluar daripada waktunya. Dah keluar daripada waktu dia. Jadi bila keluar waktu, mazhab Syafi'i kata dia macam kita buat salat yang salat yang qada lah. Istilahnya salat qada. Dan salat qada ni tempohnya bila-bila pun kita boleh buat. Hina dzakaraha dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu tidak disyaratkan mualat dan juga tertib. Kalau disebutkan dalam kitab ni lah, kerana keluarnya yang pertama dari waktunya yang asal menyerupai salat yang qada, dengan dalil tidak ada azan baginya. Sekalipun ia luput bagi pensyariatan jamak dan tidak wajib niat jamak pada salat yang pertama, kerana tidak wajib mualat berbanding dengan jamak takdim. Jadi sebab tu ada sebahagian fatwa disyorkan orang yang darah istihadah tadi, jika mengambil masa yang lama untuk membersihkan kemaluan ni dan wuduk tadi, maka hendaklah dibuat jamak takhir. Kenapa nak buat jamak takhir? Nyatakan berbanding dengan jamak takdim, kerana tadi pertama sekali katakan jamak takhir tidak syarat tertib dan mualat, berbanding dengan jamak takdim. Tapi jika masa yang diambil tadi tidak terlalu lama, kadar 2 rakaat salat saja, dia boleh cepat segera mengatakan bersihkan, makanya tuan-tuan mati Allah harus untuk dia buat jamak takdim. Itu fatwa yang adalah katakan wallahu alam bisawab. Persoalan yang kedua ialah berkaitan dengan salat sunat. Salat sunat nafal dalam perjalanan. Pada dasarnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, salat sunat ketika musafir ini tak perlu, tidak disunatkan. Itu hukum asal. Makna dalam perjalanan kita musafir, kita tidak tidak perlu pun tidak ada salat sunat rawatib pada asalnya, ataupun sunat kita kata secara umum lah, sunat-sunat rawatib itu tidak perlu dilaksanakan kerana mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 2 sunat yang makruf yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sunat yang pertama sekali sunat witir, yang kedua sunat qabliyah subuh, dan ada juga pandangan yang mengatakan salat sunat duha, mengatakan ini yang boleh diteruskan walaupun ketika musafir. Walau bagaimana sekalipun, kalau orang tanya Ustaz, kalau nak buat juga solat sunat qabliyah dengan ba'diyah, adakah dia tidak dibenarkan langsung? Mazhab Syafi'i masih lagi membolehkan, masih lagi diletakkan hukum sunat juga buat. Tapi persoalannya bagaimana, cara nak buat. Persoalan kalau nak buat juga sunat qabliyah dengan ba'diyah, macam mana nak buat? Sedangkan Ustaz tadi kata kalau jamak takdim tidak boleh diselang dengan salat yang lain, katakan, maknanya dia berterusan mualat. So kalau nak buat salat tadi macam mana? So kata para ulama menyatakan bahawa melakukan jamak
dia hendaklah didahulukan sunat zuhur. Mana kita buat sunat zuhur dululah. Ada sunat zuhur, dan boleh ditakhirkan dalam jamak takdim dan takhir. Dan boleh dilakukannya jika melakukan jamak takhir, dan dia ditakhirkan sunat maghrib dan isyak selepas kedua-duanya, dan boleh didahulukan sunat maghrib jika melakukan jamak takhir, dan didahulukan maghrib dan didahulukan sunat isyak jika melakukan jamak takhir dan didahulukan isyak. Katakan maknanya rahmati Allah, caranya ialah buat jamak untuk buat jamak tadi boleh buat salat untuk jamak takdim dia boleh buat qabliyah zuhur dulu. Dia boleh buat qabliyah zuhur. Adapun qabliyah asar dengan ba'diyah zuhur dibuat selepas asar. Dibuat selepas kita selesaikan jamak takdim asar tu, katakan. Maknanya selepas selesai dua-dua solat fardu tadi. Adapun untuk jamak takhir, jamak takhir dia boleh dahulukan kedua-duanya. Kalau dia buat ikut susunan zuhur dengan asar, jamak takhir dibuat zuhur dulu and then dibuat asar. So dia boleh buat namanya Allah zuhur, dan kemudian dia buat nanti sebelum asar dia buat zuhur, sebelum asar dia buat sunat qabliyah asar, sebab dia tidak syarat kat situ adanya mualat dan ketertiban, dia katakan tertib mualat, jadi dia boleh laksanakan. Makna wallahu alam, itu yang disebut dalam kitab fiqh lah, dia katakan. Tapi pada dasarnya dia katakan, kalau kita lihat contohnya dia katakan dalam hadis Nabi SAW, bahawa Nabi SAW mengerjakan salat sunat atas kenderaannya dalam perjalanan dengan menghadap ke arah tuju kenderaannya. Itu pada dasarnya lah, katakan. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, mereka bersama dengan Rasulullah dalam perjalanan, mereka tidur dari salat subuh hingga terbit matahari, lalu mereka meneruskan perjalanan hingga naik matahari. Kemudian Rasulullah SAW terturun lalu berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk salat, maka Rasulullah SAW salat 2 rakaat, kemudian salat subuh seperti mana baginda lakukan harian. Ni jadi kita kata antara yang dibenarkanlah untuk seorang itu salat sunat ketika dalam musafir. Wallahu a'lam. Walaupun pada saya katakan tadi, pada dasarnya kita katakan dalam hadis Nabi SAW, contohnya daripada Barra' bin Azib, aku menemani Nabi SAW selama 18 perjalanan, maka aku tidak pernah melihat baginda meninggalkan ini untuk solat sunat qabliyah dengan ba'diyah dalam ketika musafir. Ada juga dalam hadis Nabi SAW yang lain menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak melaksanakan solat sunat qabliyah, sunat rawatib ketika ketika menjamak atau ketika salat musafir lah, menyatakan tidak melaksanakan kecuali subuh dengan witir, menyatakan. Kenapa solat tak perlu puan buat solat sunat ketika musafir? Mati Allah, ada sebagian kata kerana seorang itu akan diberikan ganjaran yang sama seperti mana ketika dia bermukim. Ketika khususnya untuk orang yang musafir, kalau lah hari biasa musafir, kalau hari biasa bermukim, dia dah biasa dah sunat qabliyah ba'diyah, katakan, ataupun sunat-sunat yang lain, maka ketika musafir mati Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran yang sama walaupun dia tidak melakukan amalan tersebut, amalan-amalan yang sunat. Itu ada pandangan yang adalah, katakan, setakat yang saya telah berjumpa. Wallahu alam bissawab. Jadi tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, saya itu bagi saya kita ada jelas. Kalau ada nak tanya nanti boleh kita tanyakan selepas ini. Baik, kita nak lihat fasal yang berikutnya, fasal yang ke-13, iaitu berkaitan dengan salat Jumaat. Salat Jumaat. Al-Jumu'ah dengan mim berbaris hadapan, Al-Jumu'ah, menurut pendapat yang masyhur,
Itu sebutan yang betul lah, Jumu'ah. Kita orang Melayu sebut Jumaat. Orang Melayu sebut Jumaat. Boleh ke Ustaz buat Jumu'ah macam tu? Boleh, katakan boleh disukunkan dan baris atas. Ada Jumu'ah ataupun Jum'ah ataupun Jum'ah, katakan dengan baris depan. Itu yang paling masyhur. Boleh baca dengan mim tadi baris mati ataupun dengan baris atas. Dan dihikayatkan juga ada riwayat yang kata baris bawah, dan dijamakkan, dipluralkan dengan Jumu'at ataupun Jum'ah. Itu dalam bahasa Arab lah. Dinamakan demikian kerana perhimpunan manusia untuknya, dan dikatakan kerana kebaikan yang dihimpunkan pada harinya. Dikatakan kerana hari Jumaat itu dikumpulkan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam dijadikan kerana padanya pertemuan Adam dengan Hawa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di Arafah. Ada. Sebab itu Arafah itu dipanggil Arafah. Ada. Arafah itu dipanggil Arafah. Arafah itu kerana apa makna Arafah? Ustaz, Arafah perkenalan. Dan pada zaman jahiliyah dinamakan hari Urubah. Urubah, itu yang dimaksudkan keagungan yang nyata. Dan dikatakan juga hari Khamis itu, hari Jumaat itu dipanggil hari rahmah, hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. So hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat ini adalah semulia-mulia hari dan sebaik-baik hari terbitnya padanya matahari, seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mati padanya Allah menulis baginya pahala orang yang mati syahid dan terpelihara daripada fitnah kubur, seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Lubanah Ibn Munzir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, hari Jumaat adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling agung. Ia lebih agung di sisi Allah dari hari fitri, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga sabdanya, sebaik-baik hari yang terbit atasnya matahari ialah hari Jumaat. Padanya diciptakan Nabi Adam, padanya dimasukkan ke syurga, padanya juga dikeluarkan daripadanya, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumaat. Dan diriwayatkan, ditambahkan lagi, dan padanya diterima taubat, padanya dia mati, dan tidak ada satu dabbah melainkan ia mendengar hari Jumaat itu semenjang subuh hingga terbit matahari, takut dari terjadinya hari kiamat kecuali jin dan manusia. Kita kata hari kiamat itu tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumaat. Kita dah tahu dah, ada apa ni, kiamat itu Jumaat, tapi bila masa Jumaat yang mana wallahu a'lam. Salat Jumaat adalah sebaik-baik salat, dan ia di antara yang dikhaskan oleh Allah Taala bagi umat ini. Kalau khususiyah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya salat Jumaat. Ini antara khususiyah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lagi khususiyah? Nabi SAW disebut utitu khams. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, antaranya ialah ju'ilatil ardu tuhura. Maknanya boleh sembahyang kat mana pun, as long as tempat tu bersih. Kita boleh sembahyang di mana-mana, walaupun ada keafdalian yang afdalnya kita tu buat di masjid, ataupun itu ada afdaliannya, tapi asalnya tuan-tuan nak tengah jalan, tepi jalan, kalau kat musafir tepi jalan boleh bentang sajadah sembahyang je, as long as tempat tu bersih. Berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, contohnya Yahudi dan Nasrani, mereka tidak boleh sembahyang kecuali hanya dekat kanisah dia orang, gereja dia orang, tempat khas dia. Tentang mana pernah tengok orang Kristian sembahyang kat rumah? Ada sembahyang kat rumah Kristian dia akan pergi sembahyang, cara dia sembahyang dia dekat gereja, katakan. Sebab agama Kristian, agama Nasrani itu nama Allah Subhanahu wa taala, memang itu dia punya pensyariatan pada asal tu, katakan.
Mereka tidak boleh semayang kecuali dekat tempat gereja, hanya tempat ibadat diorang saja. So, itu dekat dengan Yahudi katakan. Yahudi. Wallahu a'lam. Tapi umat Nabi, umat kita, umat Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dan umatnya dibenarkan untuk solat di mana-mana. Dulu antaranya ialah bab ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang zaman Yahudi, zaman ketika dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat-umat yang terdahulu, mereka bila perang harta ghanimah mereka tak boleh ambil. Harta ghanimah mereka tak boleh, mereka perlu kumpulkan saja tapi tak boleh ambil. Berbanding dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan umatnya bila perang, ada rampasan perang itu boleh dibahagikan mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu bezalah. Adalah lagi 2-3 perkara tuan-tuan macam Allah. Antaranya tadilah khususiyah macam antara khususiyah yang lain yang disebut dalam riwayat-riwayat yang lain, contohnya macam malam Al-Qadar, atau khususiyah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tambah lagi pada pagi ini, iaitu hari Jumaat ataupun solat Jumaat. Makanya tuan-tuan mati Allah, pensyariatan salat Jumaat ini jelas, kita pun memang dah jelas tahu dah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan salat Jumaat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut Jumaat itu adalah hak ke atas setiap muslim dalam jemaah kecuali 4 orang je. Pertama, hamba abdi; kedua, wanita; ketiga, anak kecil; dan yang keempat, orang yang sakit. Orang yang sakit. Katakan hamba abdi, wanita, anak-anak kecil dan orang yang sakit. Dan riwayat yang lain, Nabi sebut salat Jumaat wajib ke atas setiap orang yang baligh. Wajib fardu ain ke atas setiap lelaki yang telah baligh. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian Allah, salat Jumaat ini adalah semayang yang berdiri sendiri. Ada pandangan yang kata gitu, dia berdiri sendiri. Ia bukannya semayang zuhur yang dikasarkan. Ia bukanlah semayang zuhur yang dikasarkan, sekalipun waktu kerjaannya ialah waktu zuhur, tetapi zuhur tidak cukup untuk mengganti akan tetapi zuhur tidak cukup untuk menggantikannya. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, Jumaat 2 rakaat sempurna tanpa kasar atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rugilah siapa yang mengada-ngadakan kedustaan. Imam Mazhab Syafi'i rahimallahu taala, dia kata Jumaat itu adalah sebagai umpama macam salat ganti kepada zuhur bagi lelaki, katakan, tapi tidak pada perempuan. Sebab itu ada nanti kita akan lihat daripada situ mereka mengambil, mazhab Syafi'i mengambil adanya sunat qabliyah dan adanya sunat ba'diyah Jumaat. Dia kaedah dia lah, kata mazhab jumhur ulama tidak ada qabliyah. Qabliyah Jumaat tak ada. Mazhab Syafi'i je ada qabliyah Jumaat. Cuma qabliyah Jumaat, apa hujah adanya qabliyah Jumaat itu? Mazhab Syafi'i kata dia adalah salat Jumaat itu sebagai, kita kata, ganti kepada, seolah macam ganti kepada salat zuhur bagi lelaki, dan hukumnya yang mengganti itu mengambil hukum yang diganti. Ada qabliyah zuhur, ada qabliyah dengan ba'diyah, maka Jumaat pun adalah qabliyah dengan ba'diyah. Walaupun perbahasan perdebatan itu macam Allah SWT di antara mazhab Syafi'i dan jumhur ulama panjang, katakan adalah perbahasannya berkaitan dengan penetapan ada qabliyah ataupun tidak. Tetapi macam Allah Subhanahu wa taala, kalau secara nas, kita kata nas khusus qabliyah Jumaat itu memang tidak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
paling kuat nas yang ada untuk mensabitkan nas hadis untuk qabliyah selain daripada kiasan tadi tu, ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina adhanaini rak'atan, di antara dua azan itu ada dua rakaat. Di antara azan dan iqamah itu adanya solat sunat dua rakaat. Wallahu a'lam. Itu paling kuatlah nyatakan untuk nak menyatakan adanya sunat qabliyah nyatakan. Jadi kita kata dalil khusus seperti mana hadis zuhur, qabliyah zuhur, qabliyah asar, kemudian selepas zuhur, sebelum maghrib, selepas maghrib, kan kita ada nas spesifik kan. Hadis Nabi buat lepas maghrib, hadis Nabi buat sebelum zuhur, lepas zuhur, kemudian lepas isyak, sebelum subuh. Itu semua dah ada nas spesifik dikatakan. Tapi untuk salat qabliyah Jumaat dia tidak ada spesifik dikatakan. Dia hanya ada riwayat tadi yang umum, riwayat umum, dan juga kiasan yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Sebab itu jumhur ulama kata tidak ada qabliyah Jumaat. Yang ada ialah ba'diyah Jumaat. Ba'diyah Jumaat itu sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi benda itu khilaf, ada khilaf di sisi ulama. Jadi siapa yang tak nak buat, dia terpulang. Tak payah nak gaduh, kata kau sesat, aku betul, kau tak payah. Benda tu memang khilaf daripada dulu lagi khilaf, katakan. Tak, khilafnya itu memang sentiasa ada je, katakan, sampailah kiamat. Tak, nak bertegang, nak jadikan benda khilaf, nak jadikan dia ijma', dia dipanggil ihdasul qaul, katakan. Ini kata benda khilaf, kita nak ijma'kan benda khilaf itu satu perkara yang tak mungkin, katakan. Tak mungkin boleh ijma' selepas khilaf. Tak. Sama juga benda dah ijma', tak mungkin boleh khilaf lepas tu. Benda dah ijma' dah, makruf lah ijma', katakan. Ada salat 5 waktu sehari semalam, ijma' ulama, mana mungkin boleh datangkan khilaf selepas itu, sebab ada ijma'. Jadi sama juga dengan benda yang khilaf, katakan. Benda khilaf daripada zaman para ulama, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad lagi, benda itu khilaf, ada qabliyah, dia tak. Benda itu dah khilaf. Jadi anda rahmati Allah Subhanahu wa taala, kekallah dengan benda itu sampailah kiamat. Ada. Macam juga orang nak kata minta maaf lah saya kata, saya macam bab rokok kan, dia katakan rokok macam mana pun memanglah boleh kita katakan hampir semua ulama, tak boleh kata ijma', hampir semua ulama menyatakan rokok haram, katakan. Boleh tak kita kata ungkap haram dengan ijma'? Belum, katakan. Tak boleh, sebab benda tu akan kekal ada yang khilaf, katakan. Tapi kita boleh katakan hampir semua ulama menyatakan haram. Itu kata gitu, katakan. Tapi tidak dengan ungkapan ijma', katakan. Wallahu a'lam. Kerana ia masih lagi ada khilaf, katakan, yang jelas, katakan. Wallahu a'lam. Kalau syekh kami dulu memang ialah dalam bab tu dia kata memang tak boleh nak jatuhkan hukum haram pada rukuk, katakan. Allah a'lam. Itu pandangan dia, katakan. Berkaitan dengan usul fiqh dan sebagainya. Tapi memang katakan kebanyakan ulama, ataupun tadi macam saya kata hampir sebagian besar ulama dunia hari ini meletakkan kedudukan rukuk itu adalah haram, katakan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi nak salat Jumaat, syarat wajib mati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali Islam lah, tentulah Islam. 2 baligh, katakan. Kemudian 3nya berakal, syarat mukallaf, merdeka, lelaki, sihat. Itu syarat yang biasa kita dengar. Maknanya kalau sebelum ni kalau demam kau, dia ada kelonggaran untuk tak wajib hadir. Kalau dia sakit, sakit ni kita kata terlalu umum, kadang-kadangnya orang Allah pening sikit tak pergi sembahyang Jumaat, ambil bermudah-mudah pun tak boleh juga. Dia kita kata kita yang yang menilai sendiri, katakan. Kalau kita menipu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dah. Kalau betul dia imigran, apa yang pening kepala tu,
Migrain yang sangat ni okey lah, nyatakan tak ada masalah, betul okey. Betul tak ada masalah, nyatakan masalahnya kita kata pening sikit-sikit tu pun dia nak tak apa, boleh tak payah pergi sembahyang Jumaat, walaupun hanya sekadar pening sikit saja. Gitulah sebenarnya yang menilai kita kata untuk syarat yang keenam ni, iaitu sihat ataupun kita kata orang itu kalau sakit dibenarkan. Maka syarat tadi kalau dia tak sihat, tak boleh, tak perlu pun dia datang ke masjid, tapi takrifan tak sihat itu perlu dinilai oleh individu itu dengan cara yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Baik, yang ketujuh, bermukim. Bermukim di tempat Jumaat itu. Dia kata bermukim. Tidak disyaratkan bermustautin. Untuk kewajipan solat Jumaat cukup bagi dia mukim. Bermukim maknanya dia duduk satu tempat itu lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk hari sampai dan hari balik, ikut kiraan yang jamak sebelum ni lah. 3 hari. Katalah kita kata dia pergi musafir hari Ahad, mana Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, maka Jumaat itu dah wajib untuk dia salat fardu. Salat Jumaat wajib, walaupun dia belum bermustautin, tapi untuk syarat wajib dia letakkan ta'rifannya ialah bermukim, katakan bermukim. Sebab kita ada 3 kategori: musafir, bermukim, bermustautin. Musafir tu makruf, lebih daripada 2 marhalah dia kira musafir. Bermukim lebih daripada 3 hari, tak masuk hari sampai dan hari balik, dia ditakrifkan sebagai bermukim. Bermustautin maksudnya ialah dia bekerja kat situ, rumahnya dah beli kat situ, ataupun dia dah memang bertahun-tahun dah situ. Kalau kita kat Negeri Selangor ni berapa tahun ni? 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Untuk syarat dipanggil bermustautin. Dia ada kan, kalau kita nak borang isi borang penduduk kan, dipanggil bermustautin kan. Syarat ni bermustautin. Nak mohon, katalah mohon zakat Negeri Selangor, katakan tak, walaupun ibu bapanya bukan orang Selangor, dia boleh mohon dengan syarat ibu bapanya adalah orang yang telah bermustautin. So dia ada borang bermustautin, kena isi borang, kena pergi dapatkan cop tangan penghulu untuk menyatakan benar dia dah bermustautin. Maknanya lebih daripada 5 tahun. Adalah syarat berapa tahun yang disyaratkan bagi setiap negeri-negeri itulah, katakan wallahu a'lam. Baik. Jadi itu dia nama Allah 7 syarat. Dan 8 syarat yang ke-8 ialah sunyi daripada keuzuran. Tidak wajib Jumaat kepada orang yang uzur. Mana orang uzur yang kita kata uzur kita kata mana orang tua yang terlampau tua, ataupun yang dipanggil masyakkah, kesusahan, masyakkah macam tadi sakit ke, ataupun kita sewaktu dengannya lah, tidak wajib Jumaat kata orang yang takut atas dirinya, takut ada orang nak bunuh dia, kalau dia keluar daripada rumah ada orang nak bunuh dia, contoh. Ataupun hari ni katakan Jumaat masa kes pandemik baru ni kan, katakan kita tak dibenarkan, hanya dibenarkan untuk jumlah-jumlah tertentu sahaja, katakan. Janganlah kata ni kerajaan mufti semua kena tanggung dosa ni untuk orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Kita dah belajar, kita ada keuzuran di situ, ada keuzuran di situ, maka kita kata kita diberikan pengecualian untuk kewajipan salat Jumaat. Tapi salat Zuhur kena.
Kadang-kadang ada orang ni dia kata Jumaat tak payah, jadi saya sembahyang Jumaat. Bagus juga tidur. Tak, Zuhur tetap kena. Dia ingat Jumaat tak sembahyang, Zuhur tak payah. Tak, kan. Sebab ada orang faham macam tu. Tak. Bila tak perlu tak dihalang daripada solat Jumaat, maka dia Zuhur pun sekali dia kata. Tidak salah. Wallahu a'lam. Sembahyang orang yang tidak wajib Jumaat tadi dah. Bila tak wajib sembahyang Jumaat, dia kena sembahyang Zuhur lah. Zuhurnya 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat lah. Komplit lah 4 rakaat. Jadi orang yang sembahyang Zuhur, orang perempuan misal kata, kalau orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, dia dah sembahyang Jumaat, adakah kita kata dia kena sembahyang Zuhur lagi tak? Tak perlulah. Dia dah sembahyang Jumaat. Kan Ustaz kata tadi sembahyang Jumaat tak diwajibkan ke atas perempuan. Ya, memang tak wajib ke atas perempuan. Tapi kalau orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, dia harus. Boleh. Bila dia pergi sembahyang Jumaat, dia sembahyang Jumaat lah. Dah hadir dekat masjid, janganlah dia sembahyang Zuhur. Macam kat Mekah kan, ada kawasan perempuan kan kat atas kan, atau kat Madinah ada kawasan perempuan, dia pergi sembahyang. Ni masuk, dia dengar khutbah apa semua, tapi sembahyang dia sembahyang Zuhur. Pelik je dia sembahyanglah Jumaat. Niat sembahyang Jumaat. Maka lepas dia dah niat sembahyang Jumaat, tidaklah perlu untuk dia buat solat Zuhur katakan. Habis yang dikatakan tak wajib tu, Ustaz dia katakan memanglah tak wajib, dia katakan. Maksud tak wajib tu kehadiran dia untuk pergi solat tu. Kehadiran dia untuk pergi solat Jumaat. Tapi kalau dia dah tak wajib, maknanya kalau dia hadir tu, hukumnya adalah tidaklah dikatakan wajib, tapi jatuhlah boleh dibenarkan, diharuskan, katakan. Dan tak perlu untuk dia salat Zuhur jika dia dah salat Jumaat. Tidak perlu untuk dia salat Zuhur ketika dia dah salat Jumaat. Jika orang tidak diwajibkan Jumaat hadir ke masjid, maka tidak wajib dengan kehadirannya kecuali orang sakit tidak mudarat dan kekalnya, dan orang buta dan orang yang perjalanannya turun hujan, kerana tidak wajib Jumaat ke atas mereka disebabkan masyaqqah. Orang yang tidak wajib Jumaat boleh memilih antara mengerjakan salat Zuhur atau Jumaat. Jika dia salat Jumaat, maka tidak perlu dia sembahyang Zuhur, kerana Jumaat gugur atasnya dengan sebab uzur. Jika dia memaksa dirinya dan hadir, maka yang demikian sah, seperti orang sakit yang tidak mampu kemudiannya dipaksa dirinya lalu salatnya berdiri. Jadi kita kata kalau dah hadir sembahyang Jumaat, maka tidak adalah Zuhur. Kalau dia tak pergi sembahyang Jumaat, maka wajiblah ke atasnya Zuhur. Bagi orang yang tidak wajib menghadirkan diri salat Jumaat tadi, perempuan, orang yang ada keuzuran dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hadir orang yang tidak diwajibkan Jumaat seperti anak kecil, wanita yang musafir, maka mereka boleh menunaikan salat Jumaat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi lah. Orang yang hadir ke masjid dan orang yang tidak diwajibkan Jumaat boleh meninggalkan masjid sebelum takbiratul ihram. Kalau dia tak nak sembahyang Jumaat, untuk perempuan tadi yang tak wajib tadi, dia tinggalkan Jumaat, dia balik lepas sebelum azan, sebelum qamat. Dia syarat dia kena keluar sebelum takbiratul ihram. Dia boleh lah, tak wajib untuk dia hadir. Orang yang tak wajib hadir tadi, kalau dia tinggalkan Jumaatnya tadi, dia dengar khutbah sebelum sembahyang, dia balik, harus boleh, sebab dia hukum asalnya tidak wajib. Itu kaedah dia. Untuk orang yang wajib hadir, wajib hadir salat Jumaat ni, dia dikira dapat salat Jumaat itu selagi mana dia dapat 1 rakaat salat. Contohnya dia datang, imam dah
rakaat kedua. Dia sampai tak rukuk bersama dengan imam pada rakaat kedua? Dapat, maka sah untuk dia niat salat Jumaat. Tetapi bila mana sampai ke masjid, imam dah rakaat yang kedua dan dia tak sempat rukuk bersama dengan imam. Imam dah naik bangkit daripada rukuk. Maka dengan itu dia tidak boleh niat sunat, dia tak boleh niat Jumaat. Dia kena niat Zuhur. Dia kena niat Zuhur. So dia kena sembahyang 4 rakaat. Let's say katakan imam dah naik bangkit rakaat yang kedua kan, dan dah bangkit rukuk rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamid, dia pun sampai. Jadi dia terus automatically kena niat Zuhur. Dia tak boleh niat Jumaat, kerana dia tak dapat satu rakaat. Man adraka raka'ah faqad adraka salah, menyatakan. Siapa yang dapat satu rakaat, maka dia dapatlah salat tersebut. Tapi yang ni dia tak dapat satu rakaat pun. Dia tak dapat rukuk bersama dengan imam pun, menyatakan. Untuk rakaat yang akhir, maka dia tak dapatlah yang dipanggil salat Jumaat itu. Wallahu a'lam. Yang hanya ada ialah salat Zuhur. Baik. Kemudian tentang mereka Allah Subhanahu wa taala berjual beli pada waktu salat Jumaat. Dalam ayat surah Al-Jumu'ah tadi jelas Allah suruh kita meninggalkan wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka jual beli pada hari Jumaat mempunyai perincian. Yang pertama, jika jual beli itu dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, maka ia boleh sah jual belinya dan tidak makruh bagi semua yang semuanya sama seperti seluruh waktu. Demikian juga tidak makruh jual beli setelah selesai solat Jumaat. Jadi sebelum dan selepas solat Jumaat, kedua-duanya dibenarkan. Yang tak boleh ialah setelah tergelincir matahari dan sepanjang waktu solat Jumaat. Itu kita kata dalam nas. Yang apabila yang seterusnya, apabila dua orang lelaki bukan dari orang yang difardukan salat Jumaat mengadakan jual beli, dia musafir. Tak. Contoh, sebab musafir tak wajib salat Jumaat, dia musafir, dia melakukan jual beli, maka tidak haram jual beli itu dan tidak makruh sepanjang hari. Sekalipun dilakukan semasa pelaksanaan salat Jumaat. Yang keempat, jika dua orang yang berjual beli dari orang yang difardukan Jumaat ataupun salah seorang dari kedua-duanya difardukan Jumaat dan jual beli itu dilakukan selepas tergelincir matahari, sebelum munculnya imam atau sebelum duduknya imam atas mimbar dan sebelum muazzin memulakan azan di hadapan khatib, maka jual belinya makruh nak sampai tak haram, katakan. Tak boleh, katakan. Kalau salah seorang ataupun kedua-duanya kedua-duanya diwajibkan solat Jumaat, berlaku jual beli tadi selepas tergelincirnya matahari, sebelum munculnya imam atau sebelum duduknya imam atas mimbar atau sebelum muazzin memulakan azan di hadapan khatib, maka kedua-duanya kita kata dekat sini maka jual beli itu ketika itu hukumnya makruh, yang nak sampai tahap haram. Jika jual beli itu dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar, tadi sebelum imam dah naik atas mimbar, muazzin pun dah memulakan azan, maka jual belinya diharamkan ke atas kedua-duanya, dan kedua-duanya berdosa berdasarkan ayat yang terdahulu. Perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh kita tinggal wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jadi bila waktu pengharaman itu, apabila imam telah kita kata duduk di atas mimbar dan muazzin telah memulakan azan. Muazzin dah mula azan. So demikian juga diharamkan jual beli jika salah seorang
dari orang yang berjual beli itu adalah orang yang diwajibkan solat. Walaupun salah seorang, ya katakan, yang menjual tu yang wajib solat, yang membeli tak wajib solat, contohnya, pun sama. Ataupun sebaliknya, maka di situ rahmat Allah hukumnya adalah haram. Pengharaman ini dihaskan dengan dosa. Tapi persoalannya, adakah jual belinya batal? Kata ulama, dan tidak batal jual beli, kerana larangan itu tidak datang ke atas akad mereka dan tidak menghalang sahnya akad jual beli. So akadnya sah, tapi perbuatannya tadi dianggap berdosa. Macam juga orang semayang, semayang dia pakai baju curi, sah tak semayang dia? Kalau dia semayang pakai baju yang dicuri, ya sah. Tetapi berdosa ke dia kerana mencuri baju tu? Ya, berdosa. Itu dia punya inilah persamaan lebih kurang, dia katakan masalah tu. Yang keenam, apabila muazzin dah azan sebelum imam duduk atas mimbar, maka makruh menjual beli dan tidak haram. Apabila muazzin azan sebelum imam duduk, kalau sebelum imam duduk masih lagi dikatakan makruh lah. Sebab itu kalau setengah-setengah tempat di masjid dia ada bazar kan di luar kan, ada setengah-setengah tempat macam section 16 tu, saya tengok semalam semayang kat sana sebab ada meeting, tengok bazar kat luar, jual beli. Jadi kat sini pihak masjid lah katakan mengambil inisiatif untuk sama ada menghalang ataupun membenarkan, tapi bersyarat, katakan bila azannya stop semua jual beli, katakan. Kadang-kadang orang dah azan, imam dah naik atas mimbar, tengah ni masih lagi dia jual beli, masih lagi orang berjual beli, beli air, beli buah ke apa ke. Semua bentuk jual beli ketika itu adalah diharamkan, iaitu ketika imam dah duduk di atas mimbar, muazzin dah azan. Wallahu a'lam. Apabila orang yang diwajibkan Jumaat mendengar seruan azan, lalu ketika itu bangun untuk menuju kepada Jumaat dan mengadakan jual beli dalam perjalanannya, sambil berjalan dan tidak berhenti atau duduk dalam masjid lalu menjual, maka ia tidak haram, akan tapi makruh, kerana maksud dalam ayat agar tidak terlambat untuk pergi kepada Jumaat. Tengok, apabila orang yang diwajibkan Jumaat mendengar azan, dia dah pergi dah, lalu ketika bangun untuk menuju kepada Jumaat dan mengadakan jual beli dalam perjalanannya, sambil berjalan tidak berhenti, sambil berjalan sambil berjual tak berhenti, atau duduk dalam masjid lalu menjual, maka ia tidak haram, akan tapi hukumnya makruh, kerana maksud dalam ayat ialah segera untuk pergi solat Jumaat. Dikhaskan jual beli kerana datang dalam Al-Quran dan dikiaskan atasnya selain daripada semua yang melalaikan manusia untuk pergi kepada solat Jumaat, seperti seluruh akad, industri dan pekerjaan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana kita kata ada beberapa syarat sah. Tadi syarat wajib salat Jumaat. Adapun syarat sah, yang pertama sekali bangunan yang berkumpul, tempatlah. Tidak didirikan Jumaat itu dan tidak sah kecuali di bandar-bandar dan kampung-kampung yang terkumpul bangun padanya, dan mestilah bangunan-bangunan berkumpul atau berada pada satu tempat atau satu kawasan. Jumaat tidak didirikan pada zaman Nabi SAW dan khulafa Rasyid kecuali di tempat-tempat mukim, yang tempat penghuninya pada musim panas, musim sejuk, sama ada bangunan itu buat daripada simen. Itu maknanya dah ada tempat khas untuk solat Jumaat. Kalau macam kita kat Malaysia ni, tempat itu untuk solat Jumaat dikhususkan. Masjid boleh solat Jumaat, surau kena dapat kebenaran untuk pelaksanaan solat Jumaat. Tapi kalau saja-saja nak buat
di surau biasa nak buat salat Jumaat, maka orang itu boleh didapati bersalah. Tak? Macam ada kes hatta untuk warga asing sendiri pun tidak dibenarkan untuk salat khusus di tempat surau-surau mereka, kecuali mendapat kebenaran. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah, syarat sah yang kedua ialah bilangan. Bilangan. Tidak sah Jumaat melainkan dengan 40 orang lelaki dari hari ahli Jumaat yang sah dengan mereka, iaitu baligh bermustautin di tempat tersebut. Baligh dan bermustautin. Yang ini yang kadang-kadang kita tak bercakna sangat pun, ya tak? Syaratnya tu 40 orang tu bukan bermukim, syaratnya ialah bermustautin. Tak? Susah juga nak kira tu. Bukan kalau kita kenal ni okey lah, ya, hari Jumaat, ya tak? Kita nak kena syarat pastikan untuk orang yang bermustautin kena cukup 40 orang. Barulah kita kata ada pelaksanaan solat Jumaat. Yang datang tu hari Jumaat, kita yang datang sembahyang Jumaat kat sini ni, kat surau kita lah contohnya, surau kita, dia kebanyakannya itu adalah diistilahkan sebagai bermukim. Dia tidak bermustautin dekat sini. Kalau ikutkan pandangan ni lah, ya. Jadi kita lah orang kita sinilah yang memastikan surau kita ni orang yang bermustautin dekat sini memang cukup 40 orang. Cukup tak je? Cukup Kalau kita sampai kerja kat luar kan, ya kan. Kita ramai yang bekerja kat luar, ya kan. So hari Jumaat nampak majoriti memang orang luar, ya kan, bukan orang sini, ya kan. Cuma kita lah kena pastikan kita kata, jadi kiraan 40 tu mazhab Syafi'i dikira daripada orang yang bermustautin. Kat kampung-kampung dulu kan, sebab tu kampung dia buat style masjid kat kampung ni, dia ada ruangan dalam dan ruangan luar, kata kan. Dia tahu dah kalau kampung masjid dalam tu dia tak kira dah seorang, dia tengok saf tu penuh je, tahu dah cukup 40 orang. Tapi kalau tak cukup, kadang-kadang sekarang ni kampung-kampung kan ada yang tak cukup terpaksa telefon, mana orang ni tak datang, ya kan. Demam ke, tak sihat ke, tak. Saf dalam tak cukup lagi ni, ada baru dah 3 saf ni tak cukup ni lagi ni, ya lah. Cari. Bila tak ada orang, dia orang apa yang dia orang buat ialah sembahyang Zuhur. Sebab syarat sah tu, syarat sah cukup 40 dalam mazhab Syafi'i. Ada cerita yang mazhab lain tak ada masalah pun. Mazhab Syafi'i lah, ya, tak ada. Dan antara dalil yang diguna pakai dalam mazhab Syafi'i ialah hadis Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya radhiyallahu an, orang yang mula-mula solat Jumaat kami di Madinah ialah As'ad bin Zurarah, sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, di Naqi' al-Khasimat, iaitu sebuah kampung Bani Bayadah berhampiran dengan Madinah, sejauh 1 batu daripada perumahan Bani Salamah. Aku bertanya, berapa ramaikah kamu ketika itu? Jawabnya 40 orang lelaki. Daripada situlah diambil syarat 40 orang yang bermustautin. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Allah, itu kita kata syarat sah yang kedua. Syarat sah yang ketiga ialah masuk waktu. Masuk waktu zuhur. Mazhab Syafi'i syarat dia masuk waktu zuhur. Mazhab Hanbali dia tidak syarat. Boleh dilaksanakan zuhur itu sebelum boleh dilaksanakan Jumaat itu sebelum masuk waktu zuhur. Tapi pengamalan yang berlaku hari ini semuanya masuk waktu zuhur baru Jumaat. Hatta di Arab Saudi sekalipun yang mazhab Hanbali, mereka juga melakukan solat Jumaat apabila masuk waktu zuhur. Tapi kalau kita jumpa pergi setengah-setengah tempat kan, mazhab tempat kawasan orang lain, mazhab lain katakan kalau dia zuhur tak masuk lagi sebab dah sembahyang Jumaat,
maka ketahuilah di sana memang ada pandangan ulama untuk solat Jumaat dilakukan lebih awal sebelum zuhur. Itu ada hadis-hadisnya tentang mati Allah yang digunakan pakai. Tapi kebanyakan ulama berpegang pada Jumaat itu waktunya ialah apabila tergelincirnya matahari sama dengan waktu zuhur, ya tak? Wallahu a'lam. Okey. Kemudian tentang mati Allah Subhanahu wa taala, tidak terbilang, tidak berbilang. Tidak ada Jumaat yang kali kedua pada satu tempat. Disyaratkan bagi sahnya Jumaat, hendaklah dilakukan satu Jumaat pada negeri itu sekiranya negeri itu besar, jika berhimpun dalam masjid jami' mungkin, dan wajib ke atas penduduk negeri berkumpul pada satu tempat dinamakan masjid jami'. Masjid jami' ke ataupun maknanya kita kata berbilang-bilang masjid itu tidak dibenarkan pada dasarnya kalau satu tempat. Sebab itu kita di Negeri Selangor lah khususnya tidak dibenarkan masjid itu dibina satu kawasan kecuali mesti kita kata cukup bilangan yang dikehendaki. Berapa ribu orang. Dulu kita nak dapatkan kelulusan solat Jumaat di sini pun saya ingat lagi kena ambil tantangan Ustaz, betul ingat kan? Kena ambil tantangan penduduk. Berapa ramai jumlah penduduk. Barulah dapat kebenaran untuk solat Jumaat di surau, ya kan? Jumlah tu, ya kan? Jadi apatah lagi nak buat solat nak masjid, ya kan? Jadi katakan kalau tuan-tuan tengok masjid, kalau orang banyak, kita ada, kalau kampung Jawa tu ada berapa masjid? Masjid Masjid Sultan, Masjid Kota Raja, dekat Masjid Teluk Menegun, ya tak ada. Mana ada 3. Lepas tu dalam Masjid Datuk Dagang tak ada solat Jumaat. Tak ada, dinama je masjid. Itu pun diminta untuk buat solat Jumaat juga, tapi rasa tak dapat kot sebab dah ada Masjid Kota Raja, katakan. Jadi dekat-dekat dia tu, katakan, dekat-dekat. Tapi hari Jumaat memang penuh lah, katakan. Maka boleh adanya masjid yang kedua, ketiga yang berhampiran dengan syarat memang jumlahnya kita tahu masjid yang pertama tak cukup nak menampung, baru ada masjid yang kedua berdekatan. Masjid kedua pun tak cukup menampung, barulah ada masjid yang ketiga. Itu syarat. Tapi kalau masjid pertama dah ada, salat Jumaat yang tu pun tak penuh, maka tak boleh. Bahkan setengah ulama letakkan makna larangan yang tinggi, yang kuat untuk binaan masjid yang kedua, sedangkan masjid yang pertama ada, tak cukup lagi, tak penuh pun lagi, ya kan. Sebab itulah pengawalan itu penting. Pengawalan untuk kita pembinaan masjid tadi adalah sangat-sangat penting. Ini nanti Allah Subhanahu. Kalau kita pergi tengok tengah setengah-setengah tempat macam di Indonesia ke apa, masjid banyak kan dia punya. Kalau tengok saya pernah pergi ke Bukit Tinggi kan, ya kan, nak jalan ke Bukit Tinggi banyak betul masjidnya. Tapi dia tidaklah adanya, tak semua tempat yang ada solat Jumaat. Orang situ tahu kat mana yang ada solat Jumaat. Macam juga tuan-tuan pergi ke negara Arab, macam nak pergi Arab Saudi. Arab Saudi tak ada surau. Kebanyakan bangunan yang ada semuanya masjid belaka. Jangan ingat masjid tuan-tuan boleh terus lagi sembahyang Jumaat. Mana orang tak ada masjid tapi tak ada solat Jumaat. Dah. Apa dah kata orang Arab ni kata. Tuan-tuan pergi Mesir sama jugalah, ya kan. Bukan semua masjid yang ada salat Jumaat. Kita kat Malaysia semua masjid ada salat Jumaat. Sebab kita ada surau. Tapi kat luar negara, dekat negara-negara Arab dan sebagainya, dia tidak ada istilah surau. Semua masjid. Lagilah dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok Masjid Nabawi kan. Kat depan sikit dekat ni ada Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, semua banyak lagi masjid, tapi tak ada solat Jumaat. Semua masjid.
Begitu juga dengan negara yang lain. Jadi itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbilang. Dan yang terakhirnya dalam hati Allah ialah adanya dua khutbah. Adanya dua khutbah. Maka itu syarat sah untuk solat Jumaat. Ada 5 syarat. Wallahu a'lam. Okey, nanti insya-Allah nanti kita sambung lagi pagi besok ya, untuk topik yang berikutnya, syarat sah khutbah Jumaat tu, ataupun syarat-syarat khutbah Jumaat. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan nak tanya kalau ada? Kita dalam bab masa tu nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang kita perlu tahu ialah tidak ada qada bagi solat Jumaat. Pertamalah kerana yang kalau orang terlepas solat Jumaat hanya perlu solat zuhur. Apabila waktu itu kat sini kata apabila dimulakan khutbah atau solat Jumaat pada waktunya, kemudian waktu keluar sebelum memberi salam daripadanya, ini kerana ia telah dan diwajibkan dia sempurnakan zuhur. Itu seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jika waktu sempit sebelum dimulakan Jumaat, jika mereka dapat melakukan 2 khutbah dan 2 rakaat ringan yang kedua-duanya dia batasi pada perkara-perkara yang wajib, maka wajiblah melakukan demikian. Jika tidak mereka wajib salat zuhur, dan mereka wajib mengerjakan zuhur pada saat itu dan tidak boleh ditangguhkan hingga keluar waktu. Kerana jika mereka ragu pada keluarnya waktu, jika mereka belum memasukinya, maka tidak boleh memasukinya. Jadi maksudnya di sini tentang macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata amalan yang kenapa kita kata dalam tempoh zuhur itu sebenarnya mana-mana pun boleh, as long as semua sepakat, ya kan. Tapi kita keafdalian awal waktu itu, sebab itulah kita pelaksanaan Jumaatnya masuk je waktu solat terus sembahyang Jumaat. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau ada lah tempat dia sembahyang Jumaatnya pukul kita kata dilewatkan sampai pukul 2 baru sembahyang Jumaat, sebab nak tunggu jemaah cukupkan bilangan apa semua, boleh ke macam tu? Ya, tak ada masalah, kecuali jika waktu itu sempit. Atau nak masuk waktu asar, ulama sebut, dia kata cukup tak yang sempit tu kadarnya macam mana? Cukup tak untuk khutbah dengan solat, 2 khutbah dengan solat Jumaat tu 2 rakaat. Kalau cukup okey, kalau tak cukup tak boleh. Wallahu a'lam. Ya tengok. Tapi jangan lepas ni minta, Ustaz pandai putih buat pukul 2 Ustaz. Pukul 3 kejap esok. Wallahu a'lam. Bila dia hadir untuk solat Jumaat, dia kena ikut lah. Dia ikut syarat-syaratnya. Janganlah dia sembahyang, imam sembahyang Jumaat, dia sembahyang zuhur. Dia dah hadir kat dalam masjid, katakan walaupun dia ada pilihan pada asalnya untuk pergi sembahyang Jumaat atau sembahyang zuhur, tapi tidak bermaksud bila dia dah masuk dalam masjid dia ikut imam dan dia sembahyang zuhur. Sebaik-baiknya, walaupun kita katakan tidaklah menjadi dosa Ustaz kalau dia nak sembahyang zuhur, dia tidak, pada sebab dasar asasnya nyatakan dia tak wajib sembahyang zuhur, sembahyang Jumaat, dia tak wajib sembahyang Jumaat, nyatakan. Tapi dah duduk dalam masjid, ya sembahyang Jumaat je lah 2 rakaat. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi? Ya. Betul. Itu kesilapan ni lah, ya kan. Kesilapan. Azan yang pertama
di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, kita kata bukan azan masuk waktu di Arab Saudi, sebab dia ambil hukum bahawa tujuan asal azan yang pertama itu nak beritahu pada orang supaya segera siap untuk solat Jumaat, persiapan untuk solat Jumaat, bukannya masuk waktu. Maka satu kesilapan untuk orang yang biasa azan pertama dia sembahyang sunat qabliyah. Itu sebab itu azan tu belum masuk waktu. Kita kat Malaysia azan pertama itu apabila masuknya waktu. Kenapa begitu? Sebab nak membolehkan orang sembahyang sunat qabliyah. So azan yang kedua kita dituntut untuk mendengar khutbah. Itu lain nyatakan. Sebab itu azan pertama kita masuknya waktu. Azan kedua ketika imam naik atas mimbar. Benda ni kita kata waktu balik kepada hukum nanti, azan hari Jumaat ni sekali ke dua kali? Kalau zaman Nabi SAW memang azan tu sekali, zaman Umar sekali, zaman Abu Bakar sekali, zaman Umar sekali. Masuk zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tukar jadi dua kali. Lamma kathuran nas, apabila orang mula ramai, katakan. Jadi kita kata azan zaman Nabi itu, azan tu yang sekali itu bila? Iaitu ketika imam dah naik atas mimbar, ataupun imam kita dah azan untuk mana dah naik atas, azan untuk ketika imam dah naik atas mimbar lah, katakan. Ada azan tu. Wallahu a'lam. Dan sebab tu kalau pergi ke negara Arab, azan yang masuk waktu tu terus imam khutbah je, katakan. Terus imam khutbah. Jadi kalau begitu mana nak buat sembahyang sunat qabliyahnya, Ustaz? Memang tak ada lah, katakan. Sebab itu katakan yang satu azan tu memang tak ada sunat qabliyah lah. Sebab memang tak ada pun sunat qabliyah di sisi jamaahir ulama kecuali dalam mazhab Syafi'i. Yang saya tahu, wallahu a'lam. Bila adanya sunat qabliyah dalam mazhab Syafi'i itu yang azannya tu yang pertama tu azan masuk waktu, nak membolehkan orang sembahyang sunat qabliyah. Anda bawa azan kedua ketika imam naik atas mimbar. Faham ya? Wallahu a'lam. Khutbah apa ni, solat sunat saya tu masjid wajib. Pemisahnya ataupun kita kata apa yang boleh ialah sebab Nabi yang suruh. So bila Nabi suruh batal kaedah tu terbatal, automatically kata batal. Dia kata wajib kan, dengar khutbah tu kan wajib, sembahyang sunat tu sunat, maka kena dahulukan yang wajib sebelum sunat. Tu kaedah dia. Kaedah ini terbatal apabila terwujudnya nas ada. Nabi ketika khutbah, seorang sahabat masuk masjid terus duduk. Nabi kata kat dia, "Sallait?" Sembahyang tak 2 rakaat? Belum. "Salli rakaatain." Sembahyang sunat 2 rakaat. Ya, walaupun imam sedang baca khutbah. Tak dengar. Hari Jumaat je lah. Kalau hari lain pun, kalau ketika imam ketika ceramah ke apa semua, boleh sembahyang sunat, tak ada masalah. Kan? Sunat, tetapi janganlah ketika imam orang duk ceramah ni tuan-tuan sembahyang sunat ke depan ni.
Nah, baling dengan ni baling dengan semayanglah sunat kat belakang-belakang sana ke, kata kan, ruang besar, kata kan. Dah. Wallahu a'lam. Untuk nak mengambil, kita kata inilah, katakan apa ni, fadilat sembahyang sunat tahiyatul masjid, katakan. Allah. Ada juga ialah yang berhujah. Tapi ialah kita kata untuk khusus untuk hari Jumaat saat khutbah imam sedang berkhutbah, itu memang ada nas. Tapi untuk waktu yang lain, khutbah ketika ceramah ke apa ke, maka itu masih lagi pada kaedah yang asal. Tapi tidaklah haram baginya untuk buat sembahyang sunat tadi. Wallahu a'lam. Sunat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam lah. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okay, kalau tak ada, tuan-tuan, setakat tu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.